Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dalam subjek sains, iaitu tajuk ataupun dalam tajuk pembiakan bab yang keempat dalam subtopik 4.7 iaitu pembiakan tumbuhan. Kita sudah pun menghabiskan subtopik berkaitan dengan pembiakan dalam manusia dan cikgu mengharapkan supaya kamu dapat memahami semua konsep yang berkaitan dengan pembiakan dalam manusia. Jadi kita akan lihat kepada pembiakan tumbuhan. Jadi yang pertama sekali, apa yang penting, apakah standard pembelajaran yang akan kamu dapat dalam subtopik ini. Yang pertama, berkomunikasi mengenai struktur dan fungsi setiap bahagian bunga. Ini yang pertama. Berkomunikasi mengenai struktur dan fungsi setiap bahagian bunga. Yang kedua, mewajarkan proses pendembungaan. Yang ketiga, memerihalkan proses persenyawaan dan menerangkan pembentukan biji benih pada tumbuhan. Yang keempat, memerihalkan proses percambahan biji benih. Dan yang kelima adalah menyelesaikan masalah apabila percambahan tidak berlaku. Jadi, yang pertama kita akan belajar tentang struktur dan fungsi setiap bahagian bunga. Kemudian kita akan lihat kepada proses pendebungaan. Selepas itu proses persenyawaan dan bagaimana biji benih dan buah terbentuk. Kemudian kita lihat bagaimana percambahan biji benih prosesnya berlaku dan apabila percambahan biji benih tidak berlaku, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kita akan merujuk kepada buku teks seperti biasa. Jadi kita lihat seperti benda hidup yang lain, tumbuhan juga perlu membiak bagi memastikan kelangsungan spesiesnya. Semua benda hidup akan melalui pertumbuhan dan akhirnya akan mati. Dan mereka perlu digantikan dengan organisma yang baru. Jadi seperti mana semua organisma hidup, salah satu sifat yang penting bagi organisma hidup adalah mesti melakukan pembiakan supaya generasi bagi organisma itu akan terus wujud sehingga ke akhir hayat. Jadi kita akan lihat seterusnya kepada bahagian yang pertama, standard pembelajaran kita, iaitu berkaitan dengan struktur dan fungsi bahagian bunga. Jadi kita lihat, semua orang pernah melihat bunga. Dan tahukah kamu bahawa bunga adalah merupakan bahagian yang sangat penting. Dan bunga adalah merupakan organ pembiakan bagi tumbuh-tumbuhan. Jadi jangan ingat bahawa bunga itu hanyalah sebagai tempat untuk kita melihat kecantikan yang ada padanya. Tapi sebenarnya ia memainkan peranan penting untuk bertindak sebagai organ pembiakan bagi memastikan kelangsungan hidup tumbuh-tumbuhan. Okey, jadi kita akan lihat contoh bunga di sini dan struktur dia. Okey, jadi kita akan tengok di sini keratan membujur struktur bunga dan juga fungsinya. Yang pertama sekali kita lihat bahagian atas ni ataupun kita lihat yang ni, kelopak bunga ni, yang kita panggil sebagai ranggi. Dan kelopak bunga ini biasanya berwarna-warni untuk menarik perhatian serangga dan haiwan. Kemudian bahagian bawah ini dipanggil sepal, biasanya berwarna hijau dan berfungsi untuk melindungi bunga pada peringkat kuduk. Kemudian bahagian tengah bunga
ada apa yang dipanggil sebagai ovari, dan di dalam ovari kita panggil struktur ini sebagai ovule. Kemudian ada bahagian tengah batang, yang ini kita panggil dia sebagai stil, dan bahagian atas ini warna kuning ini kita panggil stigma. Pada hujung stigma ini kita panggil sebagai stamen. So di hujung stamen ini terdiri daripada anther dan juga filamen. So stamen ini adalah organ pembiakan bagi jantan bunga, dan organ pembiakan bagi betina bunga dipanggil sebagai pistil. Jadi pistil ni akan terdiri daripada stigma, stil, ovari dan ovule. Jadi bahagian bunga terdiri daripada dua organ pembiakan, organ pembiakan jantan dan organ pembiakan betina. Organ pembiakan jantan adalah stamen, organ pembiakan betina adalah pistil. Okay, kemudian kita akan lihat proses pendebungaan. Setelah kita mengetahui tentang struktur dan fungsi bunga. Terdapat dua jenis bunga, iaitu bunga bisex dan bunga unisex. So bisex di sini maksudnya bunga yang mempunyai dua organ pembiakan, iaitu organ pembiakan jantan dan betina. Manakala bunga unisex, uni ini bermaksudnya satu. Jadi ada bunga yang hanya terdiri daripada satu organ pembiakan sahaja. So kebanyakan bunga ialah bisex kerana mempunyai kedua-dua bahagian pembiakan jantan, iaitu stamen, dan betina, iaitu pistil dalam bunga yang sama. Bunga unisex pula tidak lengkap kerana bunga unisex hanya mengandungi salah satu daripada organ pembiakan. Jadi contoh diberikan di sini, bunga unisex. Jadi bunga unisex, satu bunga tu kemungkinan organ pembiakan jantan dan satu lagi organ pembiakan betina. Manakala bisex, bunga itu di dalamnya mengandungi kedua-dua organ pembiakan. Contoh bunga unisex ialah bunga jagung dan bunga betik, iaitu hanya bunga betina yang akan menghasilkan buah dan biji benih di dalamnya. Bolehkah anda nyatakan contoh bunga unisex yang lain? Okey, jadi kena ingat contoh bunga unisex adalah bunga jagung dan juga bunga betik. Yang ini contoh gambar pokok betik dan pokok jagung beserta bunganya. Okey, bunga jantan, contoh-contoh bunga. Contoh-contoh bunga unisex. Seterusnya kita akan lihat proses pendebungaan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan pendebungaan? Pendebungaan ialah proses pemindahan butir debunga matang dari anther ke stigma. Okey, kena ingat semula, pendebungaan ialah proses pemindahan butir debunga matang dari anther ke stigma. Anther yang matang akan pecah dan membebaskan butir debunga. Setengah butir debunga mungkin tersebar ke atas tanah dan ada yang dibawa oleh ejen pendebungaan ke stigma bunga. Pendebungaan terbahagi kepada dua, iaitu pendebungaan sendiri dan pendebungaan kacuk seperti yang ditunjukkan dalam rajah 4.27. Jadi, kita kena faham proses pendebungaan dulu. Apakah dia yang dimaksudkan dengan pendebungaan? Iaitu proses pemindahan butir debunga dari anther. Jadi maksudnya sekarang ni butir debunga yang ada pada anther akan dipindahkan ke stigma. Okey, ini dia stigma. So jadi kena ingat di manakah anther, di manakah stigma. Jadi kita boleh lihat semula pada struktur bunga tadi, anther dan stigma. Jadi sekarang ni kita lihat anther di sini.
Ni anther. Yang memegang anther adalah filamen. So yang ni adalah organ pembiakan jantan bunga. So ini stamen pada hujung stamen, anther, filamen. Okey, yang ini. Jadi stigma pula yang ini. Still. Jadi inilah kedudukan dia. Jadi kena ingat anther berada di hujung stigma. Okey. Jadi dari anther pindah ke stigma itu dipanggil sebagai pendebungaan. Ada dua jenis pendebungaan, iaitu pendebungaan sendiri dan pendebungaan kacuk. Jadi bagaimanakah pendebungaan sendiri ini berlaku? Jadi kita boleh lihat butir debunga daripada anther akan dipindahkan ke stigma bunga yang lain pada pokok yang sama. Itu dipanggil pendebungaan sendiri. Ingat, pendebungaan sendiri bermaksud butir debunga daripada anther tadi akan dipindahkan ke stigma bunga yang lain tapi pada pokok yang sama. Syarat dia pokok yang sama, maka itu pendebungaan sendiri. Manakala pendebungaan kacuk adalah yang ini, iaitu butir debunga daripada anther pokok A dipindahkan kepada stigma pada pokok B. Jadi proses itu berlaku pada pokok yang berbeza. Yang ini dipanggil sebagai pendebungaan kacuk. Okey, jadi butir bunga dipindahkan ke stigma bunga yang lain dan pokok yang lain tetapi daripada spesies pokok yang sama. Okey, itu adalah definisi bagi pendebungaan kacuk. Sekarang kita lihat kepada bagaimanakah proses pendebungaan ini dilakukan, dan proses ini biasanya akan dilakukan oleh ejen pendebungaan. Jadi bagaimanakah proses pendebungaan itu berlaku? Dibantu oleh ejen pendebungaan. Jadi kita akan lihat apakah ejen pendebungaan yang biasanya membantu proses pendebungaan ini. Angin, haiwan dan serangga serta manusia merupakan ejen pendebungaan yang membantu proses pemindahan butir debunga. Apakah ciri-ciri yang ada pada bunga yang menentukan ejen pendebungaannya? Jadi kena ingat, angin yang pertama, yang kedua haiwan, serangga serta manusia merupakan ejen pendebungaan. Jadi diagram di atas ini menunjukkan bagaimana salah satu proses pemindahan butir debunga oleh ejen pendebungaan. Butir debunga daripada anther bunga A ini melekat pada badan atau kaki serangga. Bila serangga hinggap pada anther bunga A, jadi butir debunga akan melekat pada serangga tersebut, dan bila serangga ini pergi ke pokok yang lain dan singgah pada stigma bunga yang lain, pada pokok yang lain atau pada pokok yang sama, maka proses pendebungaan akan berlaku. Jadi kita akan lihat ciri-ciri bunga berdasarkan kesesuaian ejen pendebungaan. Haiwan dan serangga. Butir debunga biasanya melekat pada paruh ataupun badan haiwan. Apabila serangga hinggap di atas bunga untuk menghisap nektar, butir debunga akan melekat pada kaki dan badan serangga yang berbulu. Ciri-ciri bunga yang didebungakan oleh haiwan dan serangga adalah seperti berikut. Rangginya besar dan berwarna-warni, mempunyai nektar dan berbau harum, menghasilkan butir debunga yang kasar dan melekit.
Contoh bunga yang didebungakan oleh haiwan dan serangga ialah durian, rambutan, betik, bunga raya, bunga matahari dan bunga ros. Okey, contoh angin, ejen pendebungan angin. Butir debunga yang ringan ditiup angin dan sampai ke stigma bunga. Ciri-ciri bunga yang didebungakan oleh angin berwarna putih atau pudar, stigma yang panjang dan berbulu, butir debunga yang banyak, kecil, licin dan ringan, filamen dan stil yang panjang. Contoh bunga yang didebungakan oleh angin ialah jagung, rumput dan padi. Okay. Jadi ini adalah kelebihan pendebungaan kacuk. Kita lihat kepada proses pendebungaan. Kelebihan dia, jadi sebenarnya pendebungaan kacuk mempunyai kelebihan berbanding pendebungaan sendiri. Ya, apakah kelebihan-kelebihan dia? Pokok lebih sihat dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. Tanaman mempunyai variety yang baru, biji benih lebih berkualiti, pokok baru mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap perosak dan penyakit. Okey, aplikasi pendebungaan kacuk dalam bidang pertanian. Di Malaysia, pendebungaan kacuk dalam industri pertanian bukanlah sesuatu yang asing. Teknik ini digunakan secara meluas untuk mengeluarkan hasil tanaman yang lebih baik dan berkualiti tinggi. Antara inovasi dalam bidang pertanian berkaitan dengan pendebungaan kacuk diringkaskan dalam jadual 4.6. Jadi ini antara inovasi dalam bidang pertanian berkaitan dengan menggunakan kaedah pendebungaan kacuk. Contoh-contohnya pokok kelapa, betik, jagung dan padi. Jadi contoh nama-nama pokok induk yang dikacuk, Pisifera dan Daura. Nama pokok yang terhasil daripada kacukan itu dinamakan sebagai tinera dan sifat-sifat pokok dia hasil buah dan isi yang lebih banyak dan tempurung yang nipis. Jadi pokok-pokok lain pun akan menghasilkan sifat pokok yang lebih baik, lebih berkualiti dan lebih bagus. Ya. Seterusnya kita lihat kepada proses persenyawaan. Jadi apakah dia proses persenyawaan? Seperti mana dalam sistem pembiakan manusia, persenyawaan berlaku di antara gamet jantan dan gamet betina untuk menghasilkan zigot. So di dalam tumbuh-tumbuhan juga proses persenyawaan berlaku. Berlaku di antara gamet jantan dan gamet betina untuk menghasilkan apa dia? Menghasilkan buah. Buah itu adalah hasil daripada proses buah dan biji benih. Hasil daripada proses persenyawaan. Dan daripada biji benih yang terhasil itulah buah dan biji benih itulah, maka itulah yang akan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang baru. Sebagaimana yang kita tahu bahawa tumbuh-tumbuhan dihasilkan tumbuh daripada percambahan biji benih. Jadi biji benih itu adalah seperti anak pada manusia. Jadi dalam tumbuh-tumbuhan proses persenyawaan ini akan menghasilkan biji benih dan buah. Selepas pendebungaan, maka proses persenyawaan akan berlaku, iaitu gamet jantan yang dibawa oleh debunga bercantum dengan gamet betina di dalam ovul. Bagaimanakah proses ini berlaku? Prosesnya seperti kita lihat di sini. Yang pertama sekali, sila lihat secara teliti kepada gambar rajah ini. Yang pertama, butir debunga jatuh ke atas stigma. Jadi ini stigma, butir debunga atas stigma, permukaan stigma. Kemudian apa yang berlaku adalah tiup debunga tumbuh ke arah ovari membawa gamet jantan. So daripada sini, butir debunga ni akan tumbuh ke arah ovari dan ovul. Jadi dia akan jadi macam ni, tiup debunga. Dalam tiup debunga ni ada gamet jantan. Seterusnya dia akan masuk ke dalam ovul. Selepas tiup debunga menembusi ovul, gamet jantan akan bercantum dengan gamet betina. Dan persenyawaan itu berlaku di dalam ovul. Jadi ovul ini adalah merupakan gamet betina. Jadi apabila gamet jantan yang datang daripada
bunga bertemu dengan gamet betina yang berada di dalam ovul, maka persenyawaan berlaku. Jadi bila persenyawaan berlaku, maka terhasillah biji benih dan seterusnya menghasilkan buah. Sekarang kita akan lihat kepada struktur biji benih dan fungsi. Selepas persenyawaan berlaku, ovul dalam ovari berkembang menjadi biji benih. Ovul dalam ovari berkembang menjadi biji benih selepas persenyawaan berlaku. Biji benih terdiri daripada embrio yang dilapisi oleh kulit biji atau testa. Bahagian-bahagian bunga yang lain pula akan layu dan gugur. Biji benih terbahagi kepada dua jenis, iaitu monocotyledon dan dicotyledon. Jadi apakah struktur monocotyledon dan dicotyledon? Jadi kita lihat di sini struktur biji benih monocotyledon, sebelah kanan ni monocotyledon dan yang sebelah kiri dicotyledon. Jadi mono bermaksud satu, di bermaksud dua. Jadi biji benih monocotyledon bermaksud hanya mempunyai satu cotyledon, satu cotyledon. Manakala dicotyledon bermaksud mempunyai dua cotyledon. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi struktur biji benih, kata kita lihat di sini, bahagian luar ada kulit biji, bawah ni radikel, bahagian dalam dia, dalam ni terdiri daripada endosperma, kemudian ada cotyledon dalam ni, plumule dan radikel. Manakala bagi dicotyledon, testa, kulit luar, ni bahagian luar, microphyle, hilum, kedudukan kerata rentas, ini plumule, radikel dan cotyledon. Ini adalah struktur dan fungsi biji benih. Dan fungsi dia adalah seperti berikut. Kulit biji, pada bahagian kulit biji, iaitu terdiri daripada testa, hilum dan microphyle. Fungsi testa adalah melindungi biji benih. Hilum pula tempat biji benih melekat pada buah. Microphyle pula liang kecil yang membenarkan air dan udara memasuki biji benih. Embrio pula plumule, radikel, cotyledon atau endosperma. Plumule adalah bahagian embrio yang berkembang dan menjadi pucuk kemudiannya. Radikel pula bahagian embrio yang berkembang menjadi akar. Cotyledon adalah menyimpan dan membekalkan makanan untuk percambahan biji benih. Jadi bagaimana biji benih bercambah? Jadi kita boleh lihat daripada gambar rajah ini. Percambahan biji benih. Bila kita tanam biji benih ke dalam tanah, jadi dia akan mula bercambah peringkat demi peringkat sehinggalah membentuk anak pokok. Jadi proses percambahan ini, apa yang akan berlaku adalah ada dua jenis percambahan. Cara bagaimana biji benih bercambah. Yang pertama dipanggil epigil dan yang kedua dipanggil hipogil. Jadi epigil ni bermaksud plumule pula tumbuh ke atas menjadi pucuk. Sesetengah cotyledon tumbuhan keluar dari tanah dan disebut sebagai epigil. Jadi maksudnya apabila cotyledon keluar daripada tanah, maka dipanggil epigil. Dan ada cotyledon yang tetap kekal berada di dalam tanah sepanjang percambahan dan ini dipanggil hipogil. Jadi semasa percambahan, testa pecah dan radikel mula muncul dan tumbuh ke bawah membentuk akar. Dan plumule pula akan tumbuh ke atas menjadi pucuk. Jadi kena ingat bahawa radikel pada biji benih akan tumbuh dan membentuk akar. Manakala plumule akan tumbuh dan menjadi pucuk. Jadi itu adalah struktur biji benih dan bagaimana dia melakukan proses percambahan. Ini adalah percambahan epigil dan ini adalah percambahan hipogil. Jadi kita boleh lihat hipogil ni cotyledonnya masih kekal di dalam tanah dan seterusnya membentuk anak pokok.
Dan semasa proses percambahan ini, cotyledon akan semakin lama semakin menjadi kecil kerana digunakan semasa proses percambahan. Sebab cotyledon mengandungi bahan makanan untuk membolehkan biji benih melakukan percambahan. Okey, apakah syarat-syarat untuk percambahan biji benih? Syarat-syarat yang diperlukan untuk biji benih ini bercambah ada 3, iaitu air, udara dan juga suhu yang sesuai. Ini adalah 3 syarat utama yang perlu untuk berlakunya percambahan biji benih. Jadi ada eksperimen yang sepatutnya perlu dibuat untuk mengkaji keperluan biji benih apabila bercambah. Jadi ini semua adalah eksperimen yang perlu dibuat. Jadi oleh itu kita akan lihat sekejap sebelum kita habiskan kepada eksperimen ini. Sekurang-kurangnya kita dapat bincangkan eksperimen 4.1 dan eksperimen 4.2. Kita tengok 4.1 dulu. Kita nak lihat adakah udara, air dan suhu yang sesuai perlu untuk biji benih bertambah. Ini penyataan masalah. Hipotesis dia, kesimpulan awal, biji benih memerlukan udara, air dan suhu yang sesuai untuk pencambahan. So, tujuan eksperimen ini untuk menentukan syarat percambahan biji benih. Okey, pemboleh ubah yang dimanipulasi adalah kehadiran air, udara dan suhu. Pemboleh ubah bergerak balas percambahan biji benih dan pemboleh ubah dimalarkan jenis biji benih. Bahan dan radas, tabung didih, kapas, air, minyak masak, kertas hitam, kacang hijau dan peti sejuk. Jadi di dalam eksperimen kita perlu mengetahui apakah tujuan eksperimen itu dilakukan dan bagaimanakah eksperimen itu dijalankan dan apakah bahan dan alat radas yang perlu digunakan. Jadi prosedurnya adalah seperti berikut. Yang pertama, sediakan 4 tabung didih berlabel A, B, C dan D seperti dalam rajah A, B dan C. Okey, setiap tabung didih, ada 4 tabung didih ini. Tabung didih A, B dan C diletakkan dalam makmal, manakala tabung didih D diletakkan dalam peti sejuk. Dalam setiap tabung didih, kita akan letakkan seperti berikut. Apakah yang perlu diletakkan dalam biji benih? Dalam setiap tabung didih. A, ada kapas lembap, ada biji benih. Kemudian disalut dengan kertas hitam. B pun sama, salut kertas hitam. Dalam dia ada biji benih tapi kapas yang kering. Maksudnya dalam tabung didih B tidak ada air. Kemudian bagi tabung didih C, ada kertas hitam, biji benih dalam air didih yang disejukkan tapi ada lapisan minyak di atasnya. Tabung didih D pula diletakkan kapas yang lembap dan biji benih. Jadi ini 4 keadaan yang berbeza. Tabung didih D ni diletakkan dalam peti sejuk. Jadi selepas 5 hari, kita akan lihat apa yang berlaku kepada biji benih tersebut. Jadi apakah agak-agaknya akan berlaku kepada biji benih dalam setiap tabung uji ataupun tabung didih. Jadi bila kita buat eksperimen ini, barulah kita ketahui bahawa biji benih memerlukan air, udara dan suhu yang sesuai untuk bercambah. Jadi kalau kita lihat di sini, apakah yang akan berlaku kepada biji benih? Adakah biji benih A bercambah? Okay, kita lihat biji benih A. Adakah biji benih A akan bercambah? Diletakkan pada suhu bilik, ada air, kertas hitam. B, kapas kering.
Jadi biji benih manakah yang akan mengalami pertumbuhan? Biji benih dalam tabung didih C, lihat di sini, ada lapisan minyak. Apakah tujuan lapisan minyak ini? Dan air ini air yang dididihkan kan? Kenapa perlu gunakan air yang dididihkan? Jadi jawapannya di sini adalah air didih digunakan supaya kandungan udara di dalam air tersebut dapat disingkirkan. Jadi bermaksud bila kita gunakan air didih, maka tidak ada oksigen ataupun udara di dalam air tersebut. Dan lapisan minyak diletakkan di sini adalah untuk memastikan udara daripada atmosfera tidak larut di dalam air sini. Jadi tujuan tabung didih C ni adalah untuk mengelakkan daripada kehadiran oksigen ataupun udara. Manakala tabung didih D ni diletakkan dalam suhu yang sejuk untuk melihat adakah biji benih dapat bercambah dalam keadaan sejuk. Jadi kalau kita lihat D, suhu tidak sesuai. C, tidak ada oksigen. B pula tidak ada air. Dan A adalah merupakan satu keadaan yang sangat sesuai apabila air ada, udara ada dan suhu yang sesuai ada pada keadaan tersebut dan membolehkan biji benih tersebut bercambah. Jadi, akhir sekali, apa yang perlu dilakukan oleh setiap pelajar, cikgu minta supaya latihan praktis formatif 4.7 ini dibuat soalan 1 sampai soalan 5 setelah nota untuk kesemua subtopik 4.7 ini dilakukan, dibuat di dalam buku nota. Selepas habis saja menulis nota, maka semua murid dikehendaki untuk menjawab soalan praktis formatif 4.7 ini. Pastikan soalan ditulis dan jawapan ditulis bagi setiap soalan yang ada. Jadi, berakhirlah sudah perbincangan kita bagi bab yang keempat. Jadi, semua murid diminta untuk membaca kesimpulan ataupun refleksi bagi bab yang keempat ini. Dan dia mempunyai, perlu diingat bahawa dalam bab ini mengandungi 7 subtopik. Dan setiap subtopik perlu dibuat ulang kaji untuk memastikan kita benar-benar memahami konsep yang dipelajari. Dan diminta juga sebagai penambahan kepada latihan yang telah diberikan tadi, semua murid dikehendaki menjawab soalan praktis sumatif 4 ini semua sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. 6, 7 sampai 7 soalan saja. Jadi diharapkan semua murid dapat membaca bab ini dengan bersungguh-sungguh bagi memastikan konsep yang dipelajari dapat dipahami dan diaplikasikan sepenuhnya. Dan soalan-soalan hendaklah dijawab sepenuhnya.